So ada orang tanya, jadi pada pendapat Ustaz, akidah Tauhid 3 ni bid'ah ke? Sebab Dr. Rozaimi kata Tauhid 3 ni hanya metod, sebagaimana sifat 20 pun hanya metod. Adakah Ustaz bersetuju Tauhid 3 ini hanya isu metod atau masalahnya pada konten saja? Okey. Kalau tauhid uluhiyah yang dimaksudkan adalah siapa yang istighasah kat kubur tu adalah musyrik murtad, maka itu bid'ah. Tapi kalau setakat dia membezakan lafaz Rabb dengan lafaz ilah, tak ada masalah. Ada ulama isyarah pun yang menggunakan pembahagian tauhid 3 ni. Pembahagian tu sendiri kita tidak anggap sebagai bid'ah. Tetapi how do you understand it? Kalau yang seperti difahami Muhammad Abdul Wahab, bid'ah. Gerakan Muhammad Abdul Wahab tu bid'ah. Okay, dia mubtadi'. Tapi kami tidak mengkafirkan Muhammad Abdul Wahab. Kami kata dia bukan ahli sunnati wal jamaah. Dia bukan ahli sunnati wal jamaah. Itulah soalan Ustaz Engku kepada Ustaz Salman juga kan. Ahli sunnah ni Asy'ariyah, Maturidiyah, Athariyah. Wahabi tu Athari ke bukan? Ustaz Salman kata bukan Athari. Tapi Ustaz Salman kata Wahabi tu ahli sunnah. So soalan dia, apa beza Wahabi dengan Athari? Yang membezakan Athari dengan Wahabi ni apa sebenarnya? Kami nak tahu kan. Sebab ada kata Wahabi ni Athari je Ustaz. Ada kata oh bukan Athari tapi Salafi. So you have to make up your mind. What is the difference between Wahhabism and Athariyah? Apa sebenarnya? Saya tak naklah bersangka begitu. Kan? Sangka baik saya ada kekeliruan di kalangan mereka sendiri. Kekeliruan yang paling jelas adalah tak ada seorang mengaku Wahhabi. Tapi bila Syekh Muhammad Abdul Wahab dikritik, kita lihat ramai yang bertahan. Bahkan ada yang dengan emosi. Kan? So, kenapa mereka tak berterus terang? Terus teranglah. Kalau kamu tak setuju, cakap je lah. Kami tak setuju dengan Muhammad Abdul Wahab isu-isu ni. Apa yang you tak setuju sebenarnya? Apa yang you tak setuju? Cakap. Kalau you setuju, benda-benda ni you setuju tak pelampauan dia? So, masyarakat jelas. Orang awam tak tahu apa. Orang awam ni dia akan ikut macam football club dia. Kan? Contoh macam dialog lepas tu kan. Berdas-das sidang kalam kena kan. Dalam ilmu hadis. Bila tanya dia orang, apa yang salah? Tak boleh jawab. Kan? Banyak yang kasih perception. Oh, teruk. Kalah teruk. Bila kita tanya mereka, bahagian mana? Kasih satu contoh. Ustaz Nur telah melanggar disiplin ilmu hadis. Kita tanya satu je. Satu je bawa. Yang mana dalam dialog tu kita melanggar disiplin ilmu hadis. Tak boleh bawa. Sebab apa? Rata-rata orang awam dia ikut persepsi saja. Kalau minta jelaskan, mana yang salah? Mana yang melanggar disiplin ilmu hadis? Dia tak boleh jelaskan. Ya. Ustaz, satu lagi tadi diorang akan shift antara Athari atau Hanabilah kan. Tapi macam Ustaz kata tadi, ayah kepada Syekh Muhammad Abdul Wahab dan juga abangnya juga adalah Diorang Hambali. Hambali. Yang diorang reject jalan dia tu. Okay. So, tak boleh nak bersembunyi di sebalik klaim Hanabilah. Dan setahu saya, istilah Salafiyah ini timbul selepas istilah Wahabi ni jadi buruk. Dia ada very bad impression. So, dia tukar kepada Salafiyah. Tapi bukan saya nak kata semua yang mengaku Salafi itu menyokong Muhammad Abdul Wahab. Saya tak kata macam tu. Tapi kalau dulu ada je orang yang mengaku Wahabi tanpa malu. Tapi hari ni susah kita nak jumpa. Tapi yang mempertahan ramai. So, soalan dia adalah kenapa nak kena tukar jalan Wahabi kepada Salafi? Kenapa nak kena tukar terma tersebut? Rebranding lah. Kenapa nak kena rebrand? Kalau pejuang jiwa pejuang, membujur lalu melintang patah, kan? Sepatutnya, apa kita buat? Apa you betul buat? You defend lah Muhammad Abdul Wahab. Dia kata orang salah faham. Muhammad Abdul Wahab ni bukan pengganas. Be frank. Come forward and defend what he did. In the open. Let's see. But my advice, don't do that. You're putting yourself into trouble. You do not know who you are defending. Sebab ramai aja yang ikut jalan Salafi ni mengikut-ikut je. Sama juga Asy'ariyah pun macam tu. Ada duk mengikut je. Dia daripada awal belajar dengan Salafi, maka Muhammad Abdul Wahab ni adalah mujaddid. Ibn Taymiyah ni adalah mujaddid. Dia ikut je. Dia tak pernah dengar dia ada perspektif. Bila suruh baca, tak nak baca. Bila kita nukil Muhammad Abdul Wahab, oh ni Muhammad bin Rustum. Tak tahu apa cerita dia orang ni. Mana dia orang dapat? Muhammad bin Rustum yang tulis, murid dia yang tulis Tarikh Najd tu. Kan? Tengok Ibn Ghanam buka Tarikh Najd tu. Senang-senang je dia kata, kebanyakan umat Islam dah meninggalkan Islam, dah murtad keluar daripada Islam. Pembukaan buku dia. Sadin macam tu je. Kan? Lepas tu dia kata apa? Dia kata, oh, kita tidak mentakfir orang Islam. Kan? Lepas tu bila berperang sama Islam, guna bahasa, ni harta rampasan, kita layak mendapat harta rampasan. Ini bercakap macam bercakap dengan orang kafir. Boleh tak kita, bila bergaduh dengan orang Islam, kita ambil harta dia sebagai harta rampasan?
Boleh tak kita ambil dia sebagai prisoners of war? Awak bergaduh, ada orang Islam nak bunuh awak. Awak bertahan diri awak. Kata, since kau nak bunuh aku, harta kau semua halal. Itu awak telah mentakfirkan dia. So Muhammad Abdul Wahab buat benda ni. Kalau setakat nak mempertahankan dia berserangan orang, cukuplah berhenti dekat situ. Ni tak halal darah dan halal harta mereka. So itu takfir am yang dibuat. Pengecualian yang dibuat tu tidak ada makna. Sebab kita tengok apa yang you buat, bukan apa yang you cakap. Ya.